Kini, dengarkan Bicara Muamalat bersama Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersua kita kembali di ruang udara IKIM FM untuk jam yang terakhir bagi slot destinasi pada petang Rabu ini. Dan seperti yang dimaklumkan di awal rancangan tadi, insyaAllah untuk jam yang terakhir ini anda bakal mengikuti rancangan Bicara Muamalat. Dan seperti biasa pada tahun ini juga kita masih lagi mengekalkan tetamu yang sama, iaitu Yang Berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM Gombak, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ini pertama kali kita bersua Doktor di udara. Dan insya-Allah pada hari ini menerusi rancangan Bicara Muamalat, kita akan membincangkan tentang harta bercampur. Mungkin pengenalan sedikit tentang tajuk kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Ahmad Nazri yang merupakan pengemudi kita pada petang ini, buat pertama kalinya dengan saya. Selalunya saya mendengar beliau berkecek dalam bahasa Inggeris Jadi hari ini kita bukan dalam bahasa Inggeris Bukan. Dan kemudian yang turut bersama-sama dengan kita Ketua Penerbit Al-Fadhil Ustaz Mahathir, dan juga rakan saya Tuan Nick Yusof Nick, Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi pada petang ini dan hari ini dan tahun ini. Jadi kita harapkan dengan masuknya ke tahun baru ini, selain daripada tahun hijrah juga tahun Masihi, kita dapat bukan sekadar azam tetapi lebih daripada itu, insyaAllah. Jadi dalam tahun yang lepas, nampak bunyi lama dah tu tahun lepas kita dah pun bicarakan berkenaan dengan bagaimana cara untuk membersihkan diri daripada harta haram dan syubhah. Dan kemudian selepas itu kita juga dah pun terangkan cara-cara taubat, selain daripada bagaimana harta itu nak diberikan kepada siapa Hari ini kita nak sambung sikit lagi untuk melengkapkan perbincangan itu, kerana ada juga soalan-soalan yang saya sering terima, iaitulah bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang yang mempunyai harta yang bercampur, ataupun orang yang mempunyai harta yang haram, boleh atau tidak boleh. Jadi kerana itulah pada hari ini kita memilih tajuk harta bercampur, kerana kita tidak dapat lari hari ini menurut kebanyakan keadaan daripada berurusan dengan orang-orang yang kita sebenarnya tak tahu bagaimanakah sumber pendapatan mereka. Lalu oleh kerana itu timbul persoalan, bolehkah kita nak beli barang daripada kedai dia? Bukankah itu nanti akan dikira membantu dia dalam perkara dia yang tidak bagus, niaganya tidak bagus? Adakah termasuk dalam wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, jangan kamu bantu-membantu dalam perkara permusuhan dan dosa? Kemudian ada pula yang bertanya, kalau pula orang ini jemput saya makan kenduri di rumah dia, padahal dia kerja dia, kita tahulah kerja dia tak berapa nak okey, so boleh tak kita menerima jemputan? Jadi soalan-soalan ini saya sering juga terima, sama ada melalui perjumpaan dengan rakan-rakan, juga begitu juga dengan masyarakat di masjid, surau, di tempat-tempat program, dan juga di website dan Facebook. Maka oleh kerana itu kita pilih tajuk ini. Lalu beberapa perkara untuk kita dapatkan penjelasan daripada keadaan ini adalah kita ambil dulu beberapa hadis Nabi yang boleh kita jadikan rujukan Jadi yang pertama sekali, kalaulah sesiapa saja yang jemput kita untuk hadir kenduri ke rumah dia, jadi ini telah pun disebutkan oleh Nabi SAW, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, iaitulah hadis riwayat Muslim. Apabila seorang kamu dijemput untuk hadir dalam satu majlis hidangan kenduri oleh seseorang, kemudianlah ia menerimanya. Malah disebutkan oleh sebahagian ulama, kalaulah majlis itu majlis walimah, kenduri kahwin, maka hukum dia wajib untuk kita menerima jemputan selagi mana kita mampu untuk hadirkan jarak yang mengizinkan, keadaan yang mengizinkan, dan diketahui tidak mempunyai majlis-majlis maksiat. Jadi ketika itu maka wajib.
Maka daripada hadis ini jelas Nabi SAW tidak pun menyuruh kita hendaklah kamu terima dan cek dia punya pendapatan. Tak ada. So, jadi ini seolah-olah macam pendapatan dan cara mereka menyediakan makanan itu bukan tanggungjawab kita, ya. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya juga datang daripada satu athar daripada sahabat Nabi SAW, yang mana Ibnu Mas'ud telah didatangi oleh seorang lelaki, ya. Kemudian lelaki ni pun tanya Ibnu Mas'ud, dia kata, inna li jaran wala a'lamu lahu syai'an illa khabathan aw haraman. Aku didatangi oleh jiran aku ni, aku tahu dia ni tak ada pendapatan kecuali yang kotor-kotor, yang haram-haram belaka, ya. Maka dia pun kata, wa inna wa annahu yad'uni, dia orang ni ajak aku datang rumah dia untuk makan, ya. Fa urja an atiyahu wa taharraj alla atiyahu. Aku rasa susah, berat hati nak datang, dan tak datang pun aku rasa sebersalah juga, kata dia. Maka apa pandangan Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud pun seorang sahabat yang dikira tempat berkumpulnya ilmu Islam, ya. Jadi beliau pun berkata, faqala i'tihi aw awjibhu fa innama widruhu alaih. Kamu pergi saja, kamu pergi datangi dia, terimalah jemputan dia, kerana dosa-dosa daripada harta dia dapat itu ke atas dia saja. Kamu tak terlibat pada kamu, ya, tak terlibat. Baik, jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Walau bagaimanapun adalah sedikit perbincangan tentang kekuatan sanad hadis yang kedua yang saya bacakan tadi. Walau bagaimanapun dengan gabungan ini kita akan dapat lihat yang ketiga, dalil yang ketiga untuk kita ambil bagaimana nak meletakkan sikap kita dalam keadaan ini adalah bagaimana Nabi SAW juga telah didatangi oleh beberapa orang kafir musyrik yang kemudian dihadiahkan dengan sepasang baju yang indah, ya. Yang apabila baju itu diterima oleh Nabi, maka sahabat-sahabat lain cuma puji, cantik baju yang baginda dapat, ya, dibanding main Nabi dapat. Maka Nabi pun berkata, pakaian Sa'ad bin Mu'az di syurga jauh lagi cantik daripada pakaian yang diberikan ini. Jadi ini satu-satu teknik. Saya nak masuk lagi sikit pada topik. Ini satu perkara yang Nabi selalu ajar kepada setiap guru-guru, setiap para ustaz dan ustazah, setiap para pendidik Islam. Apa sahaja kekaguman manusia kepada dunia yang ada di depan mata, kereta yang comel ke, rumah yang besar ke, ya, ataupun baju yang indah, muka yang hebat, ya. Jadi segera bawakan manusia itu kepada Allah. Jadi macam Nabi kan, sahabat-sahabat tengah kagum dengan baju yang Nabi dapat tu, dengan segera Nabi kata, pakaian yang Sa'ad bin Mu'az pakai kat syurga lagi hebat. Sentiasa Nabi nak bawa hati itu jangan tertakluk, jangan terikat, jangan terkagum dengan dunia semata-mata, tapi dengan cepat bawa kepada akhirat. Jadi ini adalah satu teknik yang sangat penting, ya. Baik, jadi kita nak ambil poin dia tadi. Nabi terima. Imam Ibn Hajar pun mengatakan selepas itu, hadis ni membuktikan harus terima hadiah daripada orang kafir musyrik. Jadi kita nak beritahu, kalau kawan-kawan kita yang kerja di syarikat yang bukan Islam, dia hadiahkan sesuatu, kita boleh ambil sebenarnya, tidak ada masalah. Jangan risau daripada mana pendapatan dia, kita ambil sahaja. Ini adalah telah pun dilihat, malah Imam Bukhari letakkan satu tajuk khas, disebut bab qabulul hadiah minal musyrikin, penerimaan hadiah daripada orang kafir musyrik. Walau bagaimanapun, ada satu lagi hadis yang ada berikan sedikit limitation dan parameters, okey, iaitulah disebutkan dalam sebuah hadis, qadima ala Rasulillah fa ahda lahu faqala inni la aqbal hadiyata musyrik. Datang kepada Nabi seorang musyrik yang lain, lalu dihadiahkan kepada Nabi, maka Nabi pun kata, aku tidak menerima hadiah daripada kaum musyrik. Lalu dihuraikan oleh Imam Ibn Hajar, Nabi terima, dan satu sudut Nabi juga tolak. Kenapa? Yang tolak itu disebutkan ada takwilan dia. Takwilan je kerana tolakkan itu kerana yang pertama, kemungkinan yang beri itu Nabi tahu dia beri itu kerana dia nak menggunakan pemberian itu sebagai perkara yang menyakitkan Nabi di kemudian hari. Satu. Yang kedua, kemungkinan ia adalah berniat untuk mendapatkan sesuatu daripada Nabi, seumpama kepimpinan, pengiktirafan dan seumpamanya. Lalu sentiasa lihat, ini flexibility dalam fiqh muamalat, kita kata, yang sentiasa ada flexibility melihat keadaan yang boleh bergerak dengan bergeraknya sesuatu keadaan dan situasi. Baik, kemudian yang keseluruhnya, dua lagi hadis sebagai pedoman kita, iaitulah datang kepada anak Abu Bakar As-Siddiq, iaitulah Asma binti Abu Bakar pernah dihadiahkan barang makanan seperti susu yang al-iqat, susu yang dikeraskan, ya.
maka wanita musyrik beri pada Asma, tapi Asma menolaknya. Asma menolak. Fa'abat Asma'u an taqbala hadiyataha wa tudkhilaha baitaha. Malah bukan sekadar menolak, tak jemput masuk rumah pun. Tu dia, tak jemput masuk rumah pun. Maka kemudian Asma pun tanya kepada Aisyah, kepada kakak dia Aisyah. Fasa'alat Aisyatun Nabiyya, maka Aisyah pun bertanya kepada Nabi, maka Nabi pun tak beri jawapan. Sampailah Allah berikan jawapan, yang mana Allah sebut dalam Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak menghalang kamu kepada mereka yang tidak memerangi kamu dalam agama. Lalu maknanya kalau dia bukan kafir harbi, kalau dalam konteks klasifikasi yang diberikan oleh ulama silam, maka kita boleh berinteraksi, berjual, beli, sewa, jadi partners pun tak ada masalah. Okey. Kemudian hasil daripada itu, Aisyah pun berkata pada Asma, pergilah kamu ambil hadiah dia dan berikan dia masuk ke rumah kamu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim dan Ahmad, dan adalah merupakan hadis yang hasan. Jadi jelas kepada kita di sini sekali lagi bahawa Islam agama yang fitrah, yang meraihkan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita dengan sesuatu perkara yang kita tak mampu nak tanggung. Maka kalaulah Allah kata kamu kena check pendapatan orang, kamu kena check sebiji, kalau ada saja bercampur, kamu tak boleh berniaga dengan dia, tak boleh nak buat apa-apa dengan menghadiri majlis dia pun tak boleh. Itu tak jadi lagi tu. Jadi ini yang kita nak sebutkan bahawa kita jangan rasa salah bila kita berinteraksi, selagi mana interaksi kita itu dengan cara yang betul. Itulah menerima jemputan yang betul. Kemudian tapi kalau interaksi kita itu boleh dimanipulate macam yang Nabi tak terima hadiah musyrik tadi, barulah kita sekat. Baik. Jadi satu lagi hadis yang akhir sekali, iaitulah inna qauman ya'tuna bil lahm la nadri udhkur smallahi alaihi am la. Iaitulah didatangkan daripada kami oleh satu kaum makanan daripada daging, dan kami pun tak tahu mereka sembelih ke tak sembelih. Hadis ni jaga-jaga baik. Hadis ni diguna banyak oleh orang Arab di negara barat. Mereka pakai hadis ni sebagai hadis yang paling utama pegangan mereka. Kemudian boleh makan ke tak boleh makan, kan? Dia pun bawa kita daging, kita pun tahu mereka sembelih tak sembelih. Kemudian Nabi pun kata, sammu antum thumma kulu. Kamu bacalah bismillah, kemudian kamu makan. Jadi kalau pergi negara Arab, jangan pelik jumpa dengan orang Arab mana-mana di Islam. Dia pergi McDonald, dia pergi KFC, dia pergi apa nama macam-macam. Dia makan bismillahirrahmanirrahim, pop dia makan saja. Jadi sebab dia pegang kepada hadis ini, dan juga ia merupakan salah satu dia pandangan yang popular dalam mazhab Maliki. Kalaulah makanan itu merupakan makanan ahli kitab. Hadis yang saya bacakan tadi hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi kesimpulan kita dalam mukadimah ini adalah kita jelas bahawa Islam agama yang fleksibel. Dalam bab ini kita interaksi boleh dengan orang yang hartanya bercampur. Malah kalau hartanya itu majoritinya haram pun, kita masih lagi boleh untuk berinteraksi, jual beli, berniaga, hadiri majlis mereka dan seumpamanya. Tapi sekiranya kehadiran kita, partisipasi kita boleh memberikan indikasi bahawa kita menyokong kekufuran mereka, apa saja bisnes mereka yang tidak elok, maka ketika itu ingat bagaimana Nabi tak mengambil hadiah daripada orang musyrik apabila Nabi mengetahui tujuan-tujuan di sebalik itu tidak syariah compliant, kita namakan. Jadi itulah sebagai mukadimah kita perbincangan tentang harta bercampur. Dan soal jawab selepas ni tak semestinya tertakluk kepada mukadimah saya. Sebab biasanya soal jawab ni dia tanya yang soalan-soalan yang mereka tak sempat nak tanya dulu pun, mereka juga masih bertanya. Jadi tak ada masalah, boleh. Gitu saja. Baiklah, sebaik-baiknya kita mengharapkan para pendengar untuk lebih menjurus kepada tajuk perbincangan kita Doktor, harta bercampur. Dan kepada para pendengar, bolehlah mendial nombor talian kami sekarang juga 0362051500, 0362051500, ataupun anda boleh melayari laman Facebook kami ikim.fm, cariannya ikim.fm, dan tagkan soalan anda di situ. InsyaAllah segala persoalan akan dijawab oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak. Saya kira ada soalan daripada Facebook, ataupun kita pergi ke pemanggil terlebih dahulu, Doktor. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Nabi Muhammad daripada Damansara Damai. Okey, silakan soalannya. Soalan dia,
kita ada EPF ada mengeluarkan surat. Saya rasa ini berkenaan dengan peraturan di EPF lah, yang saya rasa semua pekerja di Malaysia wajib membuat caruman. Laporan tersebut diketahui dan diakui sendiri oleh EPF, bercampur lah antara halal dan haram. Jadi saya nak minta pendapat lah apa yang perlu dilakukan. Okey, terima kasih diucapkan kepada pemanggil kita, dan sebelum itu diingatkan kepada anda yang membuat panggilan, pastikan anda menjauhkan diri anda dari radio ataupun menutup saja radio anda agar soalan yang ingin anda kemukakan itu dapat didengar dengan jelas. Soalan yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Halo. Ya, siapa di talian? Saya panggil dari Kuantan. Okey, silakan. Sebenarnya Ustaz, berkenaan dengan bagaimana lagi kalau kita membeli barang-barang yang was-was ataupun kita katakan barang panas. Itu je kan. Panas macam mana tu? Panas. Barang yang dia dikuatiri barang-barang curi ya sebenarnya. Okey. Itu dia kan. Terima kasih saudara Fazli dari Kuantan. Mungkin dapat dijawab dua soalan berikutnya. Baik, yang pertama soalan daripada Nabil daripada Damansara Damai. EPF surat daripada rasmi daripada pihak yang disebut tadi mengatakan memang pelaburan yang dilakukan adalah bercampur kerana tidak cukup instrumen syariah compliant. Jadi saya pun tak pasti status terkini sebab yang surat itu juga saya pun terimanya dan dapat salinannya, tetapi itu adalah beberapa tahun yang lalu. Yang terkini saya pun tidak pasti. Walau bagaimanapun, kalaulah katalah ia masih lagi kekal dalam keadaan itu, maka kita sebagai orang yang tidak ada pilihan kerana regulasinya menyuruh kita untuk menyimpan dalam EPF dan seumpamanya, maka kita tidak ada tanggungjawab dan tidak ada obligation ataupun responsibility ke atas kita dalam penentuan tempat pelaburan. Maka tidak ada dosa kita ataupun pahalanya di situ. Cuma apa yang kita nak fikirkan hari ini, yang pertama sekali, setiap pokok yang diambil daripada gaji kita dan diberi oleh majikan kita sebagai sumbangan EPF, itu semua kita punya. Itu semua halal dan harus tanpa syubhah. Tetapi adalah yang pokok perbincangan ini adalah dividen sahaja. So dividen itu bolehkah kita ambil semuanya? Di sinilah dia berlakunya apa yang kita kata ijtihad di kalangan para ulama. Ya, jadi saya setakat pengetahuan saya tidak ada dibincangkan dengan teliti lagi oleh mana-mana para ulama yang ada setakat pengetahuan saya. Tetapi kalau kita dapat lihat secara umum, kita kena tanya istafti qalbak. Kita tanya, minta fatwa daripada iman kita, daripada hati kita. Kita kena, kalau boleh, kita dapatkan maklumat daripada pihak yang melaburkannya, berapa peratus tempat yang halal, berapa peratus tempat yang tak syarat compliant, itu yang terbaik. Tapi saya pasti mereka juga sukar untuk mendedahkan sama ada kerana mereka tidak mempunyai peratusan itu ataupun mereka tidak mahu mendedahkannya. Jadi kalau mereka tidak mendedahkannya dan kita tidak mengetahui, maka saya kira apa yang mampu kita lakukan adalah cubalah dapatkan daripada mana-mana scholars, sebab saya yakin kebanyakan scholars yang pakar dalam bidang kewangan Islam, mereka ada jumlah tertentu yang mereka boleh sarankan. Tapi untuk saya sarankan dalam radio ini agak sukar lah, tetapi kalau maknanya kita jumpa sesama ataupun jumpa dengan scholars, saya yakin ada di antara kita yang mungkin kata kita lepaskan 30%, ada yang kata 70%, kita jangan ambil, tinggal ambil 30% saja. Begitu. Jadi itu kurang lah. Wallahualam. Kemudian soalan kedua daripada Fazli daripada Kuantan beli barang yang was-was. Was-was kerana yang jual dia tu was-was, nampak gaya dia. Contohnya dia R&R, dia pun membeli barang itu pun kita tak tahu dia beli tak beli, tapi dia pun bawa bang nak beli tak bang, jam Rolex dan seumpamanya. Kita was-was kerana kebiasaannya itu adalah pencuri-pencuri jam di toilet-toilet, di surau-surau. Maka kalau kita tahu dan kalau kita tahu nampak ada qarinah dalam fiqh Islam, ada qarinah, ada tanda-tanda memang dicuri, maka kita tak boleh beli. Barang curi kita tak boleh beli. Tetapi kalaulah tak ada tanda, maka tandanya biasa, dia pun relax saja. Dan sebab dalam Islam al-aslu bara'atu dhimmah, asal di seseorang itu tidak ada tanggungjawab, bukan tidak ada tanggungan dosa. Maknanya kita tak boleh nak kata kita nampak dia je, oh ni mesti barang curi, mesti punya. Tak boleh juga.
Sebab dia pada hukum asal dia bukan barang curi, kecuali telah pun ada tanda-tanda ianya barang curi. Jadi kalau tak ada tanda-tanda barang curi, dia buat gerai, contohnya orang buat jual rambutan dekat tepi tu, memang tak ada tanda barang curi lah. Tapi yang biasanya sekarang ni orang macam ni lah. Pada ketika itu harus. Tapi sekarang ni kalau dah kata was-was, eloknya kita jauh lah, senang saja. Sebab dia ada tanda kesyubahan itu. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nabi kata, siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, dia mampu jatuh dalam perkara yang haram. Itu saja. Tapi kalau nasihat saya, saya memang tak belilah. Jadi kalau yang menimbulkan keraguan, lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Betul. Baiklah, dalam Facebook IKIM.FM Doktor, saudara Nazrul Putra merupakan pekerja di salah sebuah bank, inginkan kepastian daripada doktor ya. Dia bertanyakan, adakah konsep musyarakah mutanakisah baik bithaman ajil, al-innah dan sebagainya di Malaysia mematuhi syariah? Saya dibelenggu dengan dosa-dosa riba. Bagaimana itu doktor? Baik, jadi konsep musyarakah mutanakisah ataupun dalam bahasa Inggeris yang kita panggil diminishing partnership ini ataupun declining partnership ini adalah satu konsep yang agak teknikal. Cuma kalau boleh saya mudahkan beginilah. Katalah saya nak beli rumah, Cik Nazri ini pegawai bank. Okey. Apa saya buat? Saya beli, saya bayar 10% kepada penjual, 90% lagi saya tak ada duit. Saya buat apa? Saya pergi ke bank. Saya pergi ke bank, apply financing berdasarkan musyarakah mutanakisah. So apa yang bank buat, bank pun luluskan. Bila bank luluskan, bank letak 90% harga kepada saya. Dan dia tak pada saya, dia terus letak pada saya tu seolah-olah dia mewakili saya bayar. Dia letak tu based on partnership. Maknanya bila rumah tu telah pun selesai dibayar oleh saya 10%, bank 90%, maknanya rumah tu co-owner kepada kita berdua, saya dan bank. Bank miliki 90%, saya miliki 10%. Itulah dia diminishing partnership. Yang pertama konsep dia partnership. Maknanya saya miliki bahagian mana rumah tidak perlu ditentukan. Tak perlu, maknanya 10% yang saya milik tu bilik air saja. Tak perlu. Jadi dia dinamakan musyarakatul musyak, iaitu secara peratusan. Dia tidak ada spesifikasi bahagian mana. Baik, selepas itu bank dia akan jual dia punya shares 90%. Setiap 1 bulan dia jual 1% kepada saya. Setiap satu bulan je, maka dia punya share pun turun. Bank punya share turun 89, saya punya share naik daripada 10 11, 12. Bank turun 88, 87, sampailah tahun yang kita bersetuju, tahun 30 ke tahun 25 ke pula lah. Konsep ini pada asasnya tidak ada masalah di seluruh Islam, dan dia telah pun disepakati, dia pun telah dipersetujui oleh Majlis Fiqh Antarabangsa dan juga Majlis Fatwa Majlis Accountant dan Perbankan Islam Sedunia antarabangsa yang berpusat di Bahrain. AUFI dia punya singkatan ni, AAOIFI. Jadi ini semuanya okey, dan Malaysia ada buat benda ni. Tetapi oleh kerana ada sekatan-sekatan dari sudut undang-undang tertentu, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan risiko yang susah nak dielakkan, ada sebahagian syariah advisor yang berada di Malaysia, mereka cuba untuk memberikan sedikit kelonggaran dalam beberapa tempat. Dia berbeza ikut bank. Tapi secara umum kalau ditanya kat Encik Nazrul, adakah ia riba? Tidak, ia bukan lagi riba. Dia secara mikronya dia telah berubah. Wallahualam. Okey. Baiklah, bagi anda yang baru saja membuka radio anda, kini sedang mendengar rancangan Bicara Muamalat bersama tamu dengan saya, iaitu yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuala Lumpur, dan tajuk perbincangan kita pada petang ini menyentuh tentang harta bercampur. Dan sekali lagi dialu-alukan kepada para pendengar untuk menghubungi nombor talian kami, iaitu 03-6205-1500, ataupun boleh melayari laman Facebook kami, cariannya IKIM.FM. Baiklah, seterusnya ini merupakan pandangan peribadi daripada saudari Syahidah Bakri, doktor. Beliau menyatakan, saya melihat konsep perbankan Islam lebih kurang sama saja dengan perbankan konvensional, sebab ada keuntungan melampaui batasan dalam kedua-dua konsep ini. Ia juga seperti menindasi peminjam. Cuma perbankan Islam bayarannya tetap dan ada akad, tetapi masih mengauk keuntungan berganda. Harap dapat penjelasan dari doktor.
Baik, saya tak bersedia lagi untuk cerita bab perbankan Islam ni, kerana kita kena ambil satu slot khas, ya. Cuma nasihat saya, kalau nak mempelajarinya, boleh dalam masa terdekat boleh buka dalam website saya www.zahruddin.net untuk melihat beberapa perbincangan ataupun dalam buku Wang Anda dan Islam ataupun panduan perbankan Islam. Semua telah pun saya tuliskan. Cuma sekarang kita nak tumpu kepada tajuk kita dengan lebih lagi. Jadi kalau nak cerita benda ni, dia agak makan masa yang agak panjang sikit lah. Kita berikan slot yang lain, ya, khas. Baiklah, nombor talian kami 0362051500 dipohon kerjasama daripada para pemanggil menutup radio ataupun menjauhkan diri anda dari radio seketika, bagi membolehkan kami mendengar suara anda dengan jelas. Pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Zina Bandar Baru. Yang mengenai government loan ada SPCI. Tak clear lah. Kurang jelas, Puan. Boleh kuatkan suara sedikit? Untuk SPCI, adakah yang melandaskan saya? Tak apa dengar. Okey, mungkin kita mengharapkan Puan sebentar tadi menghubungi nombor talian kerana kurang jelas. Bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Halo. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Rusdi dari Sabah. Okey, silakan saudara Rusdi. Okey, salam kamu, saya nak tanya, kalau kita buat loan pinjaman perumahan, katalah loan tersebut, rumah tersebut harganya 120,000, tapi kita markupkan peguam tu dia boleh markupkan harga tersebut kepada 300,000 contohnya. Jadi macam mana status lebihan daripada harga rumah sebenar dengan loan yang diluluskan itu? Baik. Okey, itu saja Cik Rusdi. Ya, itu saja. Okey, terima kasih Cik Rusdi. Dan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Ini Radio IKIM, ya? Ya, saya. Saya Man daripada Rembau lah, Negeri Sembilan. Okey, silakan berinteraksi dengan Dr. Zahruddin. Ya, saya nak buat pertanyaan sikit lah tentang kemuskilan. Kalau macam kita makan belanja macam orang yang bukan Islam, yang kita kenal, mungkin yang dia punya duit tu tak tahu macam mana datang, macam mana dia punya hukum, dari segi hukum ni macam mana? Okey, terima kasih. Jelas di situ, ya. Okey, mungkin respon daripada Dr. Baik, yang pertama yang tak berapa jelas tadi saya dengar, tapi saya tak pasti adakah dia tanya pasal istisna. Istisna ni adalah satu konsep manufacturing contract, iaitulah kalau kita renovate kita punya dapur, ya, jadi renovation punya kontrak itu adalah istisna lah. Ia ada dalam Islam dan Nabi pernah menggunakan istisna banyak dalam keadaan membuat cincin dan seumpamanya. Jadi ia telah pun mendapat persepakatan ulama, istisna adalah diharuskan dalam Islam. Kemudian itu kalau betul lah, itulah soalannya. Ya, soalan yang kedua daripada Rusdi daripada Sabah, loan perumahan ataupun kalau dah dibuat loan ni loan konvensional, maka dia dah jatuh haramnya di situlah. Tapi kalau disebutkan di sini maknanya 120,000 harga rumah, tapi nak buat financing, nak buat pembiayaan daripada mana-mana perbankan Islam, kemudian dia nak dapat lebih sikit, dia tak nak 120 je. Sebab kalau 120 saja dia akan habis bayar rumah, habis cerita. Tapi dia nak 300 kerana dia nak mungkin renovasi, nak buat renovasi, kemudian apa-apa yang lain lah. Jadi adakah dibenarkan? Jadi saya kira perkara ini tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak, kerana Nabi SAW telah pun menyebutkan innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kepada keredaan kedua pihak. Allah pun telah pun menyebutkan illa an takuna tijaratan an taradin minkum, iaitulah tak halal kamu makan harta sama kamu kecuali kalau kamu buat dia melalui proses jual beli yang ada keredaan daripada kedua-dua pihak. Jadi kalaulah dah redha kita nak jual, walaupun harga pasaran rumah tu 120,000, tapi kita nak dapatkan lebih, kita buat transaksi 300,000 dan bank setuju, bank pun tahu, bank tidak ditipu, pegawai-pegawai bank pun tahu, kita pun tahu, maka hukumnya harus tidak ada masalah dekat situ, ya, kerana masing-masing telah pun memberikan persetujuan. Kemudian daripada Encik Man apa tadi, daripada Rembau, jadi makan kawan-kawan bukan Islam belanja,
kemudian kita pun tak tahu sumber dia. Ini sama seperti contoh yang telah pun kita berikan dalam peristiwa yang Ibnu Mas'ud tadi, iaitulah seorang jiran, ibnu jiran kepada seorang yang musyrik, yang diketahui hartanya daripada yang haram, boleh tak datang bila mana dijemput ataupun dia belanja makan, maka hukumnya harus. Kerana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, fa innama wizruhu alaih, sesungguhnya dosa cara pendapatan harta itu terjatuh ke atas orang yang mendapat, bukan orang yang dibelanja, bukan orang yang mendapatkannya, ya. Kita wallahu alam. Walaupun yang bukan Islam kita tidak tahu sumbernya. Tak tahu, tak ada masalah. Okay, kita bersama dengan beberapa pemanggil yang akan mengemukakan soalan ataupun pandangan bagi tajuk perbincangan kita pada petang ini, harga bercampur. Hello, Assalamualaikum. Pemanggil yang akan mengemukakan. Okey, pastikan anda menutup radio sebelum anda berinteraksi bersama kami di ruang udara Iklim FM. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Ya. Itu Iklim ya? Ya, saya. Siapa di talian? Ya, saya Haji Zulkarnain bin Ismail. Okey, dari mana? Saya dari Kota Kelantan. Saya nak bercakap dengan Dr. Zahrudin. Ya, silakan Tuan Haji. Ya, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak tahu dari segi hukumnya pinjaman loan kerajaan. Ya. Biasanya kita loan kerajaan ni, kalau kita pinjam 120,000, kita bayar 240,000 dalam masa 25 tahun. Apakah hukumnya dari sini? Okey. Ya. Ada persoalan, Doktor? Tak boleh. Okey, terima kasih Tuan Haji Zulkarnain. Dengarkan di radio jawapannya. Persoalan yang berikutnya akan diajukan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Kalau Islam. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa di talian? Hello. Ya, okey, pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Ya, Sulaiman dari Pulau Pinang. Assalamualaikum DJ, Doktor. Ya. Waalaikumsalam. Ada satu soalan berkenaan dengan hutang. Saya beri hutang kepada seseorang, kemudian tanpa ada apa-apa syarat. Kemudian bila si peminjam tu membayar balik, diberinya sedikit habuan, misalnya lebih daripada apa yang saya berikan kepada peminjam tersebut. Adakah ia dikira sebagai riba? Ya, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon respon daripada Doktor. Baik, yang pertamanya tadi berkenaan loan kerajaan. Baik, pinjaman kerajaan yang diberikan pinjaman 120,000 dan diminta pembayaran semula 240,000. Di sini yang kita perlu faham basic sekali lagi, dalam Islam disebutkan kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pemberian pinjam yang meminta pembayaran balik itu lebih daripada jumlah yang diberi adalah riba. Ya, tak kiralah daripada siapa pun, daripada individu ke, bank ke, majikan ke, syarikat ke, semuanya terlibat. Ya. Tetapi sekarang ni dia ada dua isu yang saya tak pasti. Tuan Haji nak tanya bagaimana. Kalaulah itu yang bertanya, itu kalau itu maksud dia, itu riba lah. Tapi kalaulah yang disebutkan loan ni sebenarnya bukan loan, tapi ia adalah yang Islamik punya, sebab kerajaan pun ada menawarkan yang Islamik punya pembiayaan perumahan, maka kalau itu bukan loan. Itu dah bukan loan dah, walaupun orang anggap dia loan, tapi dia dari sudut mikro dan dari sudut kontrak ni dia bukan loan lagi. Dia telah diubah menjadi jual beli. Apa pun tuduhan, apa pun orang punya tu, yang macam-macam orang komen tu, itu semuanya tidak dapat mengubah bahawa atas kontrak dia masih lagi jual beli, ya. Baik, jadi dia bukan loan. Tapi kalau dia bukan loan, maknanya kita beli rumah tu 120,000, dia jual balik pada kita 240,000. Kalau itu nak ditanya, maknanya jauhnya margin keuntungan itu. Maka itu jawapan saya sekali lagi, telah pun datang dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, bahawa Nabi telah pun memberikan 1 dinar, iaitulah pada zaman itu berapa penilai dia kita pun tak pasti. Katalah 1 dinar itu sama dengan RM800, dia boleh beli seekor kambing. Maka sahabat ni dia bawa 1 dinar ni, dia pergi ke pasar, dia pandai tawar menawar, dia dapat beli 2 ekor kambing.
Patutnya satu je, tapi dia dapat diskaun punya hebat. Dapat 2 ekor dengan 1 dinar. Dalam perjalanan pulang, dia pun jual 1 ekor. Maka dia jual dengan harga pasaran 1 dinar. Maka dia bawa balik jumpa Nabi. Dia bawa 1 dinar dengan seekor kambing. Jadi Nabi pun rasa kagum. Aku bagi kau 1 dinar untuk beli seekor kambing. Sekarang kau balik kambing 1 dinar pun tak pakai. Sebab apa? Sebab dia dah beli setengah dinar. Dia dah berjaya jual dengan 1 dinar. So dia dah jual berapa persen keuntungan dia dapat? 100%. Maka ini dijadikan dalil. Malah dilakukan juga oleh sahabat-sahabat yang lain. Beli dengan satu harga dan dijual dengan harga yang bukan 100 kali ganda. Lebih daripada 100 kali ganda pun ada dalam hadis. Dan ini menunjukkan bahawa berapa juga harga, para ulama sepakat bahawa harga ditentukan oleh demand and supply yang sebenar, bukan yang created secara superficial, tapi adalah yang betul-betul. Maka inilah yang menyebabkan Nabi apabila didatangi oleh para sahabat yang minta Nabi untuk buat harga ceiling kepada penjual supaya penjual tak ambil untung banyak. Maka Nabi pun kata, innallaha huwal mus'ir, kata mus'ir, innallaha al-qabid al-raziq al-basit wa inni la arju, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, Allah yang menahan harga, yang membuka harga, yang memberi rezeki. Dan aku sangat harap Nabi kata, an alqallah, untuk jumpa Allah di akhirat kelak, walaisa, dan tidak ada ahadun, tak ada seorang pun, yutalibuni, yang minta, yang menuntut, kerana mereka kata aku menzalimi harta dan darah mereka. Lalu ini menunjukkan bahawa berapa juga harga, zalim ke tak zalim, rasa ditindas ke rasa tak tindas, tak ada timbul. Selagi mana kita setuju saja, kita tak ditindas sebenarnya. Kalau kita ditindas, kita tak setuju, atau kita dipaksa untuk bersetuju, dan itu tindas. Bila kita bersetuju, menurunkan tanda tangan, itu adalah taradhi. Kalau tanda tangan bukan satu redha, so bagaimana nak dapat keredaan? Apakah dia ciri kamu telah redha? Tanda tangan kamu yang kamu tanda tangan bukan sewaktu ngantuk, bukan sewaktu lalok, bukan sewaktu amai-amai, dalam keadaan kamu dah balik, dalam keadaan kamu sempurna akal pun kamu anggap dia sebagai bukan redha, maka apa lagi? Maka sebab itulah para ulama kena buat hukum Islam dengan tepat. Tepat dia, redha itu apa tanda dia? Signature. Kalau dalam beli benda yang besar-besar, signature atas kontrak yang menunjukkan kita qabul, terima tawaran yang telah ditawarkan kepada kita. Maka kalau dalam konteks ni, dia beli harga 120,000, dia jual pada kita 240,000 dengan bertangguh. Mahal tak? Mahal. Tapi kita setuju, maka ia hukumnya halal, lagi harus. Mana dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, innal ajala ya'khudhu qistan minat thaman. Banyak kali dah saya sebut benda ni. Sesungguhnya tangguh itu kerana kelewatan bayar tak cash tu, kerana bayar secara ansuran itu, menyebabkan ia termasuk dalam harga, menjadikan harga lebih mahal daripada harga tunai. Jadi ianya harus. Kemudian soalan daripada Encik Sulaiman daripada Pulau Pinang, hutang, beri hutang, hutang tapi tak ada syarat pun bayar lebih, tapi bila kawan tu pulang dibayar lebih. Yang inilah yang kita namakan sifat terpuji. Disebut dalam hadis Nabi yang sahih, khiyarukum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kamu adalah yang kamu pulang bila mana dapat pinjaman, kamu pulangkan dia dalam keadaan yang terbaik. Tapi ingat, hadis ni jangan baca pada ketika beri hutang. Sebab kalau kita beri hutang tu baca, dia dah jadi macam sindir-sindir kawan tu supaya pulang lebih. Dia dah jadi macam syarat nanti. So jadi ini Nabi nak beritahu senario kita tak ada berikan apa-apa syarat untuk dia bagi lebih. Dia pun tak bagi tahu, dan dia pun tak ada kenyik-kenyik mata beritahu nak beritahu, dan kita pun tak ada faham-faham lah, tak ada pun tak cakap faham-faham. So ketika itu dia pulang lebih, maka itu hukumnya berpahala, bukan berdosa, berpahala. Dan dia diterima oleh Islam, tak ada masalah. Jadi bukan satu kesalahannya memberi terlebih, tapi tidak ada syarat, tidak ada hint diberikan di peringkat awal kontrak, ataupun tidak ada bahasa isyarat dan sebagainya. Tidak ada. Baiklah doktor, kita akan melanjutkan lagi, memberi peluang kepada ruang dan peluang kepada para pendengar IKIM FM untuk mengajukan soalan ataupun pandangan mereka terhadap tajuk perbincangan kita menyentuh tentang harta bercampur. Nombor talian kami 0362051500. Pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Radio IKIM Ya, Radio IKIM. Siapa di talian? Saya Cik Ida dari Puchong. Okey,
Okey, silakan berinteraksi dengan Dr. Zahrudin. Ya, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya Cik Pidah dari Puchong. Suami saya buat perniagaan pengangkutan kecil-kecilan. Lepas tu dia diberi kontrak untuk mengangkut barang-barang supermarket. Dalam banyak-banyak barang tu, makanan, minuman, alat-alat rumah, semua untuk dihantar ke supermarket di supermarket lah. Lepas tu kadang-kadang dalam lori dia tu, dia orang akan ada sedikit barang non halal lah, macam tin beer atau makanan pork dalam tin, termasuk dalam satu shipment tu. Tu saya nak tanya pendapat doktor, macam mana dikiranya bolehkah suami saya meneruskan perniagaan itu atau tinggalkan kontrak yang dia dapat tu? Okey, InsyaAllah Dr. Zahrudin akan menjawab persoalan Cik Fidah sebentar tadi bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya teruskan di talian? Saya Muhammad daripada Shah Alam. Okey, silakan Cik Muhammad berinteraksi dengan doktor. Assalamualaikum doktor. Saya ada soalan. Jika saya bekerja sebagai auditor, lepas tu saya mengaudit sesuatu di suatu barang di sebuah syarikat. Lepas tu syarikat tu membelanjakan saya makan. Apakah hukumnya? Okey, terima kasih Cik Muhammad dan juga Cik Fidah. Dua pemanggil kita telah mengajukan soalan mereka tadi. Silakan. Baik, soalan daripada tak apa jelas Fidah ataupun Tijah, tapi yang saya dengar daripada Puchong lah. Iaitulah suami bekerja dalam sektor pengangkutan barang-barang kecil-kecilan dan ada yang angkat barang-barang supermarket. Ada kadang-kadang bercampur dengan tin beer dan pork dalam tin pork ni, untuk orang yang tak faham adalah khinzir. Maka apakah hukumnya? Jadi ini bagus. Soalan ni betul-betul tepat dengan kita punya perbincangan ni. Ya, jadi betul. Memang inilah dia poin yang kita nak sebutkan. Dalam Islam ada keringanan di sini. Apabila kita dapat kefahaman pengangkutan yang kita hantar tu majoritinya barang yang harus. Majoriti barang yang harus, barang yang neutral, penyapu mungkin ataupun benda-benda gitu. Maka pada ketika itu kadang-kadang ada masuk benda-benda yang haram ni. Inilah dia benda yang kita berikan exemptions, tetapi dengan cara bagaimana? Di hujung perniagaan ini setiap bulan contohnya digalakkan sangat-sangat bagi suami puan tadi ni untuk buat cleansing. Itu kita namakan cleansing, pembersihan. Kerana saya pasti ni tin beer ni mungkin tak sampai 10% daripada barang yang diangkat. Ya, mungkin tin pork ni pun mungkin tak sampai 10%, 5% pun tak sampai. Walaupun pada hakikat hukum secara spesifiknya, kalau dah dibawa tin beer saja kerja dia, penuh tin beer saja, tu tak boleh lah. Sebab itu masuklah hadis yang Nabi sebut 10 golongan yang dilaknati, yang terlibat dengan arak: peminum, peminta beli, pembeli, penjual, pembawa. Jadi ini pembawa masuk sebenarnya. Tapi sebab ini dia adalah nisbah kecil daripada nisbah besar, maka dia dimaafkan, tetapi dengan syarat yang terbaik adalah dilakukan cleansing. Buatlah sedekah dalam, katalah untung pada bulan itu adalah 7-8 ribu, maka kita berilah dalam 500, 300 pada charity, pada fakir miskin, dengan niat membersihkan pendapatan itu, barulah okey, insyaAllah. Tapi itu jangan pula kata dah beri 400 tak bayar zakat lah. Tak, lain. Zakat lain. Zakat lain. Ini pembersihan. Zakat untuk yang wang-wang yang halal tadi. Ini adalah cleansing untuk benda-benda yang syubhah yang bercampur. Baik, kemudian soalan daripada Cik Muhammad daripada Shah Alam, kerja sebagai auditor. Kerja sebagai auditor, dia buat syarikat, kemudian syarikat ni belanja pula makan. Jadi ini juga kita dah sebutkan hadis yang sangat relevan, iaitu Nabi kata dalam riwayat Abu Daud, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadahu ba'da dhalika fahuwa ghalul. Ada riwayat sebut fahuwa ghulul. Artinya siapa-siapa yang kami berikan dia gaji dan dia ambil hadiah daripada gaji itu, maka apa yang dia ambil dia ambil hadiah selain daripada gaji dia, maka apa yang dia ambil itu adalah wang khianat. Jadi wang khianat itu para ulama hurai dengan lebih detail. Apa maksud dia? Maka Imam Ghazali sebagai contoh, dia pun bawakan kisah bagaimana seorang gubernur yang Nabi lantik, bukan gubernur, seorang sahabat yang Nabi lantik dia untuk kutip cukai dan zakat. Bukan kutip zakat.
Dia kutip zakat, tiba-tiba ada nama dia Ibnu Lutbiyah, maka dia kutip adalah orang bagi hadiah. Sambil-sambil dia kutip ni, sambil-sambil audit ada orang bagi hadiah. Yang sahabat tadi ni sambil-sambil dia kutip ada orang bagi dia hadiah. Dia pun balik kepada Nabi, dia pun kata, ya Rasulullah, ni hadzalaka wa hadzali, ini untuk engkau, ini zakat yang aku kutip, yang ini pula bukan untuk zakat, ini untuk aku. Maka Nabi merah padam muka, Nabi pun marah. Kemudian Nabi naik atas mimbar, Nabi kata, ada orang yang cakap ini untuk dia, untuk ni, sedangkan kalau dia duduk rumah mak dia, ada siapa nak bagi dia hadiah, jadi kalaulah Encik Muhammad katalah tadi sebagai auditor, kalau Encik Muhammad bukan auditor, agaknya syarikat tu nak belanja makan dah. Imam Ghazali tanya gitu. Imam Ghazali kata, kalaulah dia belanja makan juga walaupun bukan auditor, ketika itu boleh belanja makan dengan dia. Macam ada seseorang yang ulama besar, dia juga seorang ulama besar, dia seorang pentadbir. Kalau dia bukan pentadbir pun, dia bukan seorang ketua jabatan pun, tapi sebab dia seorang ulama, orang sentiasa bagi dia something, maka dia boleh makan. Sebab kalau dia bukan pentadbir pun orang bagi. Tapi sekarang ni, kalau dia bukan pentadbir, orang tak bagi, maka itu ada ghulul ataupun ghalul, wang khianat. Adapun dia wang khianat bercampur baur dengan rasuah. Jadi ini nampak kat rasuah dia dekat mana tau? Bila dia belanja makan, jadi dia punya hubungan baik dengan orang syarikat. So dia orang syarikat pun lepas ni kalau auditor jumpa findings dia mendapati kesalahan, pun rasa malas nak kecoh sangat. Dia dah belanja aku makan, dia buat baik kat aku takkan aku nak tikam dia belakang ataupun apa. Maka ini tak boleh, betul. Kita kena sebut dengan jelas. Jadilah macam seorang sahabat yang pergi kutip cukai kharaj daripada cukai jizyah daripada orang bukan Islam, termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi nak bagi dia hadiah, maka dia kata, wa inna hadzal mal, ini yang duit yang kau nak bagi ni, fa innahu suht, ini harta yang kotor, aku tak ambil dia. Maka orang Yahudi itu kata apa sebagai respons? Bihadza qamatis samawati wal ard, kerana sifat inilah, prinsip yang kamu pegang inilah, langit dan bumi masih lagi tegak. Jadi kita kena jadi auditor yang langit dan bumi tegak. Jomlah saya belanja. Tak apa, saya tak boleh belanja ni. Alah, bukan rasuah ni saja ni, kamu kena makan tengah hari kan. Tak apa, saya makan sendiri, saya ada gaji sendiri. Beritahu gitu je. Bihadza qamatis samai wa. Kalau kita buka saja lorong dia, dengan sebab itulah rasuah akan mula masuk. Boleh belanja, boleh belanja makan, lepas tu belanja lain pula. Kita tak mau sama sekali membuka pintu-pintu dosa ini. Wallahu a'lam. Walaupun hadiah itu berupa objek. Betul. Dengan syarat tadi lah. Tengok. Okay. Kalau kamu tak pegang jawatan tu, orang bagi tak benda tu. Contohnya Encik Nazri, saya bagi satu hadiah untuk jemput satu program. Kalau Encik Nazri bukan DJ kat sini, saya bagi tak? Saya bagi juga. Sebab ini adalah program untuk ilmu, so tak ada masalah. Tapi maknanya kalau saya bagi tu sebab macam ni, dia panggil saya lagi, dia ni buat sikit kan, ni saya belanja, tak boleh ya. Okey, wallahu alam. Baiklah, nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan kita pada petang ini. Doktor, bicara muamalat, membincangkan tentang harta pencapaian, mungkin ada rumusan ataupun kesimpulan. Silakan. Sedikit saja rumusan kita daripada Imam Al-Ghazali yang menyebutkan tentang keperluan untuk kita melihat kepada suasana. Beliau mengatakan idza ammal haram, iaitu apabila dalam sebuah negara itu telah banyak sangat yang haram, wa atwaqa fi mantiqatin ma wa ta'assara al-intiqal, dan susah untuk kita pindah daripadanya, maka fa innahu yubah, maka diharuskan untuk kita mengambil apa yang kadar-kadar yang sepatutnya sahaja. Maka hari ini jangan kita jadikan negara kita dipenuhi dengan yang tidak halal ini. Jadi kita kena jadi sumber nukleus. Jangan kata orang semua ambil. Tak. Jangan ikut orang, kerana Allah SWT kata wala tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan kamu turuti dan patuhi orang yang majoriti sentiasa ni, kerana majoriti ni akan sentiasa ikut nafsu dia. Maka jangan kamu sentiasa ikut mereka. Kamu kena fikir. Bagaimana Nabi pun kata, jangan kamu jadi pak turut. Apabila suasana di sekeliling kamu buruk, tapi kamu kena jadi seorang yang baik. Suasana buruk, kamu jauhi buruk mereka. Bila mana mereka baik, kamu baik bersama mereka. Wallahu a'lam. Syukran jazilan, terima kasih doktor atas kesediaan doktor menghadirkan diri untuk rancangan bicara muamalat bagi bulan pertama tahun 2012 ini. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan kepada para pendengar yang sudi untuk bertanyakan soalan dan juga mengajukan pandangan untuk rancangan kita pada hari ini, terima kasih diucapkan. Mudah-mudahan segala persoalan telah pun dirungkaikan sebentar tadi dengan membuatkan anda tidak sangsi lagi. Dan insyaAllah tugasan saya akan bersambung esok dalam slot destinasi dari pukul 2 hingga 6 petang, sehingga kita bersua pada hari esok pula. Dari kata dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah menyusul
insyaAllah. Seketika nanti Buletin Hikmah FM edisi 6 petang.